Assalamualaikum, hai, saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So, seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai pengalaman kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba dia pun pegang tangan orang kat belakang. kau tahu tak, aku nampak apa? Kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam kita kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, macam korang tahu, part 1 kita dah dengar daripada AI Flow 88. tak, saja aku kau. Part 1 korang dah dengar. Cerita bagi aku cerita yang menarik sebenarnya. Dan hari ni dah part 2 untuk kisah dia. Betul. Dan banyak lagi kisah yang dia nak ceritakan. Aku tak sure lah part 2 ni boleh muat ke tak semua cerita dia. Tapi aku rasa macam tak muat kan. Mungkin ada rezeki lagi, mungkin ada part seterusnya lah kan. Kita tak tahu. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang belum follow social media, link ada disediakan di bawah. Follow kita orang punya TikTok, Instagram, Facebook dan juga YouTube. Dan kepada korang yang sudi nak kongsi cerita seram korang dengan Santai Chill, boleh tekan link WhatsApp di bawah dan bagi tahu kita orang yang korang ada cerita seram nak kongsi dengan Santai Chill. Okay, macam aku cakap, kita punya dah part 2. Mungkin ada yang kata tak tahu siapa caller tetamu yang datang pada malam ni kan. Mungkin kita boleh minta tetamu kita untuk perkenalkan diri sikit lagi lah. Okay, Assalamualaikum. Nama aku Ai. Okay, berasal daripada Melaka. Dan seperti yang aku katakan video sebelum ni, di mana aku bekerja sebagai freelancer, alright, untuk event, entertainment dan juga lakon. So aku bekerja seperti menyanyi, aku buat MC, hosting, DJ dan juga berlakon lah. Pelbagai lah drama-drama, tapi kebanyakannya drama-drama daripada RTM sendiri. Dan juga ada beberapa filem, tak banyak sebab aku lebih more pada drama. Sebab mak aku dulu panggil aku ni, kawan-kawan mak aku dulu panggil aku ni mak drama. Jadi mungkin doa mulut orang kan, 40 kali cakap, 40 orang kali cakap kan, benda tu doa betul. Aku lebih suka minat drama daripada aku minat filem. Walaupun pembayaran filem lagi besar daripada drama kan, tapi aku lebih suka minat drama. Sebab drama ni dia banyak sikit lah, dia punya cabaran. Bukan segi cabaran dari segi lakonan, tapi banyak benda yang pada aku yang drama ni aku lebih suka. Aku start berlakon pada umur aku 18, pada tahun 2011 until now. Alhamdulillah. Jadi mungkin diorang ni tertanya-tanya, ni Ai mana berlakon ni kan? Ini nama samaran. Nama samaran. Bukan nama sebenar. Nak cerita kita berhadapan dengan artis juga ni. Ya, betul. Tu aku cakap, aku macam pernah nampak engkau kat mana Mungkin banyak kot event dekat Melaka ni yang mungkin terlibat, mungkin perasan kan. Patutlah dia pandai bercerita, please. Sebab pernah jadi MC juga kan. Boleh juga kan. Boleh jadi mungkin MC. kalau kau ada nanti nak kahwin kan, boleh panggil. Siapa nak kahwin lagi sekali pun boleh, tak ada masalah. Jangan ni ramai mengamuk ni kan. Tak ada. Maksudnya kahwin lagi sekali tu mungkin duda ke, ataupun ibu tunggal ke kan. Macam tu lah maksud aku. Okay, ala-ala kau dah cerita yang kau ni pernah berlakon kan. Jadi mungkin ada cerita yang berkait dengan sebanyak Pergambaran ya. Pergambaran tu. Ada tak cerita mistik yang berlaku? Banyak. Tapi dia ada satu kisah ni yang betul best pada aku, dan juga kira seram. Sebelum kau cerita, aku nak kau promote dulu kau punya event. Okay. Baik, jom ramai-ramai kita saksikan drama terbaru saya yang akan dikeluarkan di TV OK RTM
pada 3 hari bulan ini yang bertajuk Tunjang pada pukul 8 malam, dan satu lagi Super Tele Movie yang akan keluar dan juga rilis di Astro First pada 8 hari bulan ini. Alright, itu sajalah. Nak cerita panjang takutkan tak banyak masa pula kan. Okay, baik, kita terus dengan cerita yang pertama. Dia kalau dalam syooting, tak semestinya kau kena syooting cerita seram pun kau jumpa benda, tidak. Kadang-kadang kau syooting cerita biasa pun kau akan jumpa. Nasib. Setengah orang kata nasib buruk, pada kita orang, pada akulah nasib baik. Sebab apa kan, benda ni jarang berlaku. Kalau korang tengok, kalau korang tanya dengan beberapa kru ataupun dengan artis, diorang pun ada kisah seram diorang sendiri. Tapi yang berlaku pada aku adalah pada tahun, bukan dalam 2015. Waktu tu aku terlibat satu penggambaran. Waktu tu aku kira budak-budak Isra lah, budak-budak Isra 2015 dulu kan. And then satu penggambaran filem, siapa yang pernah tengok Tahta 300, arahan daripada Kak Emma Fatimah, starring dia seperti Era Fazira, Dato' Awi, lepas tu ada pelakon Indonesia seorang, lepas tu ada Abang Aziz Iskandar, ada Elis Suliati semua kan. Kita shoot waktu tu dekat Melaka. Waktu tu aku jadi budak Isra untuk watak pengawal istana macam tu lah. And then ada satu scene yang dia buat di Taman Mini Asia. Okay, orang Melaka mungkin tahu Taman Mini Asia ataupun dikenal sebagai Taman Mini Malaysia. Okay, Taman Mini Malaysia depan ni adalah rumah-rumah negeri. Taman Mini Asia adalah rumah-rumah negara-negara tradisi. Contoh macam Indonesia, Singapura, Vietnam, Thailand sebagainya lah. Jadi waktu tu diorang tengah shoot dekat dalam rumah Indonesia tau. Aku dekat meja bawah kemah Handy. Kemah Handy ni untuk makluman korang adalah kemah makan. Alright, kemah Handy. So kita tengah lepak, aku tengah lepak minum, makan dengan seorang artis ni. Alright. Okay, waktu tu aku tengah borak, tiba-tiba dengar ada bunyi ketawa. Aku tanya dia, bang, dekat dalam rumah tu ada scene kelakar ke, ada scene lawak ke sampai ketawa? Dia diam ke tak ada, diam. Salah aku pada tu adalah sebab aku tegur. Sebab aku tak expect pun bunyi ketawa tu adalah pada benda tu. Tidak, aku expect dalam diorang ketawa kan. Tapi kalau benda tu lawak, mungkin ramai kan ketawa. Tapi dengar suara perempuan ketawa seorang. Okay, aku diam. And then untuk makluman korang juga pada penonton, kereta masa aku park tu adalah kereta aku park di sebelah rumah Singapura, rumah batu. Rupa-rupanya rumah Singapura baru ingat. Yang aku dapat kisah daripada pekerja sana, rumah Singapura ni, diorang kalau kemas katil kan, contohlah awak datang rumah, sebelum nak buka tu diorang kemas katil tau. Bila petang, sebab katil yang dibuat pameran tu tak boleh masuk. Bila petang, katil tu saya rasa macam ada orang baring. Selimut dia macam dekat katil tu macam ada orang baring tau. Dia renyuk-renyuk sikit. Sampai diorang kata kan, kita tak kemas lagi dah bang, rumah ni bang, kurang dah kemas. Rupanya sebab gangguan-gangguan situ. Jadi aku parking betul-betul kat sebelah rumah Singapura. Jadi bila mungkin sebabkan salah aku tegur kan, aku nak balik, aku habis shoot pukul 3 pagi. Aku nak keluar daripada Taman Mini Asia tu, ada satu pagar besi. Pagar besi ni bukan jenis auto orang, kau pakai remote, tidak. Ni kau jenis kau kena turun kereta, buka, jaga takkan buka untuk kau punya. Kau kena turun sendiri. Turun kereta, buka pagar tu, selak betul batang besi tu dekat lubang, baru kau boleh keluar. Jadi waktu tu aku dah selak dah, aku dah pasti dah selak. Bila aku masuk kereta, aku nak keluar kereta keluar pagar, keluar kawasan tu, pagar tutup sendiri. Kalau nak kata angin, tak mungkin. Sebab aku masa tu aku buka tingkap. Aku tengah smoke, aku mesti kagak rasa angin. Dan keduanya, tak mungkin benda tu akan bergerak sebab aku dah selak pagar tu dekat lubang dia. Jadi bila pagar tutup sendiri, aku tak fikir lain, aku pecut dia. Aku pecut, and then aku berhenti satu tempat, kawasan terang yang aku cerita orang tadi tu. Kawasan terang aku berhenti tu, aku tahu memang scratch lah kereta aku. Jadi kisahnya pada aku kat situ. Tapi kisah daripada pihak produksi yang aku pernah tanya lain pula kan, gangguan dia. Memang ada gangguan, kawasan tu memang ada gangguan. So tu kisah pasal shooting lah. Yang maksudnya pagar tu kau langgar? Aku langgar bukan langgar apa, kira ni kereta aku ni pagar tutup, aku langgar dia, kira gesel lah pintu sebelah kiri aku, daripada belakang sampai daripada depan sampai ke belakang. Adab lah. Tapi masa tu kau tak ada rasa telinga kau panas ke? Waktu tu tak ada rasa panas. Tapi kalau aku nak kata angin, aku rasa tak mungkin angin. Sebab memang takkan rasa angin. Sebab tingkap aku dah buka. Of course tangan kita, kalau kita smoke, tangan kat luar kita, betul tak?
paling-paling tidak kau akan rasa angin. Tapi pokok pun tak goyang, apa pun tak goyang. Dan satu lagi benda tu pelik, sebab kau dah selak batang besi tu dekat lubang. Macam mana? Kecuali kau kena angkat, baru dia akan terbuka. Sebab pintu dia kira lembut tau. Kalau kau buka je, kau tarik je pagar, kau tarik je dia punya batang besi tu, dia akan tutup slow. Tapi tak tutup habis lah, dia macam membuai lah. Tapi ini kau dah selak. Kalau nak kata aku salah selak, aku tak masuk betul-betul dalam lubang, benda tu confirm dah tutup balik sebelum aku masuk kereta. Atau dah membuai kan. Tapi tak ada. Sebab aku dah yakin, dengan waktu tu yang mana aku dah selak benda tu. Aku biarkan terbuka. Aku tak apa cerita, lepas aku tak apa cerita. Kan tak fikir apa dah. Bukan takut, tetapi untuk safety. Ayat tu kena betul. Masa kau baca tu, kau tak nampak set media tu ada apa? Tak ada, aku pandang. Aku memang takkan pandang punya. Sebab aku tahu kawasan tu macam mana. Sebab aku pernah bukan pernah bekerja, aku pernah perform kat kawasan tu. Macam-macam kisah aku dengar daripada geng-geng penari, pada geng-geng yang penjaga sana kan. Macam-macam kisah. Sebab itu adalah kawasan hutan simpan. Untuk maklumat korang, kawasan tu adalah kawasan hutan simpan. Keadaan dia dari luar pun kita dah tahu dah, kena turun bukit tu. Betul. Kan kawasan tu mesti kawasan hutan dulu. Betul kan? Kawasan hutan. Lepas tu pula rumah-rumah tu bukan rumah yang berpenghuni. Betul sebenarnya. tu bukan rumah penghuni, itulah sebab dia. Sekarang pula rumah tu ada rumah yang ialah barang lama, patung. Betul. Kan. Betul. Aku baru masuk dekat rumah Mini Asia tu, aku tak ingat rumah apa mana satu. Ada rumah tu banyak patung tau. Banyak patung. Jadi kita kena pusingkan dia punya macam ada key lah. Pusingkan, nanti patung tu akan bergerak sendiri sambil keluar muzik. Aku cakap gila seram. Yang tu yang mungkin yang baru kot. Yang baru punya. Dulu tak ada. Dulu tak ada masuk. Tapi bila aku masuk situ, ada vibe-vibe yang tak best. Itu je. Betul. Tak ada nampak apa-apa, cuma tak best lah. Ya betul. Okay. So kadang-kadang masuk tempat-tempat pelancongan macam ni pun hati-hati. Betul. Mana-mana lah, mana-mana. Okay. Itu cerita yang pertama. Yang cerita kedua ni kau nak cerita pasal apa? Yang kedua ni aku nak cerita pasal masa aku kecil-kecil. Ini yang masa mula-mula sekali, yang kalau dahulu aku ada sangat-sangat penakut. Okay. Yang mana kalau pada aku kecil-kecil dulu ni, aku dengar bunyi aku dah takut. Nampak apa tak lagi. Aku dulu, aku tinggal satu kawasan dekat kawasan Melaka Tengah, dekat Taman Bukit Katil tau, Taman Sarjana. Alright. Rupa-rupanya bila aku dah pindah situ, aku baru tahu rupa-rupanya rumah aku tu dah laluan dia. Sebab apa? Hampir setiap malam aku tidur kena tindih, aku tidur kena empap, aku tidur jatuh tempat tinggi. Hampir setiap malam. Dan aku, kalau setengah orang tak tahu, kalau baca daripada aku ingat lagi tau. Aku pernah sekali tu aku tidur kena tindih, aku boleh buka mata aku boleh nampak siapa yang gigit aku. Kau pernah dengar kisah ni? Pernah. Tapi ini berlaku. Ini berlaku. Bukan aku nak kata aku ni sembang ataupun aku ni cakap besar, tidak. Tapi masa yang berlaku dalam hidup aku, tapi sekarang aku tak kena, jarang kena lah. Masa rumah lama, aku kena hampir setiap malam daripada aku kecil. Aku tidur, pada waktu tu aku tidur awal tau. Sebab bila aku tersedar, aku tengok pukul 10 malam. Waktu sekolah, sekolah tadika kan. Masa aku tidur tu, yang aku perasan aku buka mata adalah abang aku. Benda tu menyerupai abang aku, nak menggigit aku dekat leher. Tapi bila kau fight kan, kau nak bangun ni, kau nak fight, kau bangun, baru kau sedar yang kau tu adalah mimpi. Dan kisah yang kau cakap pasal rumah yang lama aku ni, aku tak tahu sekarang ni rumah tu dah orang duduk dah. Yang mana waktu, kalau aku tanya korang, bantal peluk, selalu korang expect apa? Kalau kau tutup lampu, bantal peluk tu warna putih, kau tutup lampu, apa yang kau expect? Ya, gula-gula lah, bungkus lah, betul? Atau sup bunjut kan, kita panggil kan. Tapi yang aku peluk ni bukan benda tu. Yang aku peluk ni adalah satu rupa wajah yang sangat mengerikan pada aku. Dengan umur aku yang baru 5-6 tahun, adalah satu rupa pada aku, pandangan aku adalah syaitan. Ini aku ingat sampai sekarang, sampai mati pun aku ingat. Sebab apa? Kalau kau nak aku bayangkan wajah dia, aku boleh ceritakan kau orang sikit-sikit dia punya apa, kata apa, detail lah dia punya muka dia tu. Okey. Dia muka dia menggerutu. Color dia adalah hitam merah, hitam kemerahan. Menggerutu, berkedut-kedut. Dia punya gigi semua taring halus. Dia punya dagu dia ni kira-kira dia runcing ke atas. Lepas tu ada satu macam bulat. Aku tak tahu apa fungsi benda tu. Mata dia mata hitam. Anak mata dia putih kecil je. Hidung dia macam tengkorak.
Dia bukan tak ada batang hidung, dia macam hidung tengkorak. And then dia bertanduk 2 dalam pendek lah, dalam berapa sentimeter je. Dan patah. Rambut putih, panjang, jarang-jarang. Bila aku buka mata, aku kita peluk bantal peluk. Aku menangis. Pukul 3 pagi silap aku, yang aku ingat lah, mak aku cerita. Aku menangis. Malam tu pukul 3 pagi tu lah mak aku bawa pergi jumpa seorang ustaz dekat Duyung, mandi air yasin untuk tutup hijab aku. Aku ingat lagi waktu tu. Dan waktu tu lah masa aku masuk ke rumah ustaz tu, kita dalam mamai nangis kan. Ustaz tu ada bela arnab tau. Muka arnab tu muka yang aku nampak masa aku tengah tidur tu. Okay. Aku tu elak, aku nangis waktu tu. Aku mandi. Memang betul ustaz tu memang tutup aku punya hijab, tapi sekejap je. Setiap pada tu aku nampak pelbagai benda. Aku nampak benda tu benda, tapi kebanyakannya semua kat rock lah. Toyol pun aku dah nampak. Toyol aku dah sebut lah kan. Betul, toyol pun aku nampak. Tapi rumah tu memang pada aku memang something lah. Rumah tu sangat-sangat seram pada aku. Kalau sekarang ni aku tahu ada family yang duduk, aku tak apa cerita. Dan kisah rumah kat situ juga aku pernah jumpa. Bapak aku cakap dengan aku tau, kalau bapak aku tengok video ni kan, aku nak dengar ni sebab dia tahu kisah ni. Okay. Mana kisah ni, ada satu kisah ni kat rumah yang sama juga. Waktu tu, kalau zaman-zaman aku pada tahun, kalau zaman-zaman kita lah kan, pada tahun 2005, 2004, zaman-zaman di mana kalau zaman-zaman orang suka camping tau. Masuk aku orang suka camping maksudnya, masa tu zaman mak aku dia beli kemah camping. Kita budak-budak sekolah-sekolah rendah suka lah. Weh, biasa ada rumah kemah camping kan. Jadi aku dengan abang aku lah gatal. So orang bapak aku, "Bab, pasang kemah boleh abah dekat ruang tamu." Sebab rumah aku ni ada ruang tamu luar tau. Okay. Ruang tamu luar dekat kapak tu, sebelah tu ada ruang tamu luar. Pasangkan kemah. Waktu tu mak aku keluar. Dia keluar pergi seminar bisnes dia dekat KL. Yang aku tahu dia balik ke Melaka sampai rumah pukul 4 pagi. Waktu tu aku dengan abang aku sengaja lah nak tidur dalam kemah. Kat kemah kan, pintu dengan tingkap dia kan pakai kelambu. Okay. Nyamuk tak masuk pun. Tapi aku tak boleh tidur. Mula aku tidur okey, sejuk-sejuk. Lepas tu aku bangun sebabkan aku rasa macam kena gigit nyamuk. Aku tepuk pasal dia cakap. Tiba-tiba aku nampak ada satu susuk tubuh badan perempuan cantik betul. Sangat cantik. Kalau aku nak cakap Miss Universe dekat dunia ni, tak secantik macam perempuan yang aku nampak ni. Putih dia. Putih bukan putih langsat tau. Dia putih susu. Yang mana kalau kita nampak dekat setiap tangan dia ni, dia punya urat biru dia, kau akan nampak jelas. Dia pakai baju putih silap macam kebaya, kain putih, ada selendang dekat rambut dia ni. Memang cantik, berkembang nama. Dan nama dia adalah Cempaka. Yang mana bapak aku pernah sebut pasal nama dia ni. Bapak aku cakap, bapak aku tak boleh sebut nama dia 3 kali. Dan apabila dalam antara adik-beradik aku seorang je yang nampak puteri ni, maknanya aku pun tak boleh sebut nama dia 3 kali dalam satu masa yang sama. Jadi aku cakap dengan bapak aku, okay, dia pakai sekian macam ni. Bapak kata betul, rupa-rupanya bukan aku je yang nampak. Jiran di belakang rumah mak aku tu pun nampak. Di mana jiran belakang rumah aku ni, dia pasangan suami isteri. Suami dia ni stroke, duduk atas wheelchair. Jadi setiap malam memang isteri dia akan bawa duduk luar untuk ambil angin segar. Ada sekali tu isteri dia tertidur. Jadi dia stroke kau tak boleh gerak, kau atas wheelchair kau tak boleh gerak. Jadi waktu malam sekali tu dia nampak puteri lalu sebelah dia. Dia tak boleh buat apa, dia diam je lah. Dia sebab itu mak dia cerita dengan mak aku waktu tu, pasal yang penampakan puteri ni. Jadi aku pun memang tak boleh lah nak sebut nama dia banyak kali. Tapi memang aku cakap dia seorang yang sangat cantik. Tapi kalau cakap kisah yang dekat rumah aku ni, pelbagai kisah. Kalau aku cakap macam-macam kisah yang pelik-pelik yang berlaku. Macam-macam benda yang berlaku yang pada aku yang tak masuk akal, yang seram ada. Tapi kita pun dah pindah rumah. Mak aku pun dah buat rumah dekat kampung. So kisah seram dekat sana dah tak ada sangat lah, untuk yang kisah seram kat rumah kan. Tapi itulah dia pengalaman aku dekat rumah lama tu. Aku tak tahu kisah. Aku tak tahu kisah apa yang berlaku dengan rumah tu, dengan keluarga yang baru ada sekarang ni. Sebab kita orang lost contact, kita orang tak kenal pun owner ataupun keluarga yang baru duduk dekat rumah tu. Macam itulah kisah aku. Okay.
Aku nak tahulah macam mana atau apa sebab ayah aku cakap tak boleh sebut lebih 3 kali. Okey, yang aku pernah dengar cerita daripada orang tua aku, dia kata orang tua aku ni orang tua aku tak pernah masuk tau ke alam sebelah, dia tak pernah masuk. Tapi kisah yang aku pernah tanya dia kata benda ni orang tua aku nampak. Sebab orang tua aku dulu dia belajar dia bekerja dekat Kemaman, Pahang. Kemaman ke Kemayan? Kemayan. Bukan Kemaman, Kemayan, Pahang. Dia guru. Orang tua aku ni adalah guru. Kedua orang tua aku ni adalah guru. Jadi orang tua aku ni dulu belajar dekat Kemayan, Pahang. Rumah yang dia duduk dia rumah yang betul-betul kosan-kosan dalamnya. Zaman dulu tahun 80-an tak ada lampu jalan macam sekarang. Zaman-zaman dulu semua memang tak lampu jalan lah. Jalan-jalan Tanah Merah semua kan. Dekat situ macam Kaisar dia jumpa, dan salah satu puteri ni lah dia jumpa kan. Dan puteri ni dia kata, dia untuk pencakap aku, puteri ni pernah hajak untuk berkahwin, tapi orang tua aku tak nak. Dan orang tua aku cakap, dia kata apa, puteri ni cakap, kalau perlukan dia, sebut nama dia 3 hari. Itu 3 kali. 3 kali. So sebut nama 3 kali, dia akan muncul. Dan orang aku tak sebut nama dia. Kecuali sekali je lah. Aku yang boleh nampak, dan orang tua kata berkemudian aku pun akan dapat benda yang sama juga. Cuma aku tak pernah jumpa berborak dengan dia, tidak. Cuma aku nampak saja dia punya kelibat. Pernah tak kau cuba? Aku kalau tak nak cuba. Sebab apa, benda ni kita semua sedia maklum, alam yang kita boleh masuk adalah alam bunian. Alright, bila melibatkan alam bunian ni, niat kena betul. Kalau niat kau tak betul, kau pergi ke arah yang tak elok kan. Kalau satu lagi pula, kenapa aku tak nak sebut nama dia, sebab banyak dia akan berkait-kait. Kemungkinan kau akan, kita tak tahulah, tapi apa yang kita pernah tengok cerita-cerita daripada mangsa-mangsa yang pernah sesat dekat hutan kan, kita pun tahu kan, banyak benda yang tak baik daripada yang baik. Yang baik ini adalah benda-benda yang macam tu, yang kita tengok beberapa orang yang pernah selamat daripada yang pernah masuk ke alam sana kan. Dia selamat mungkin sebabkan niat dia yang betul, dan dia tak sefikir pun nak masuk ke alam sebelah. Tapi seelok-eloknya, kalau kita sebagai manusia, kita nak berkawan tu boleh berkawan, tetapi jangan sampai mengikat apa-apa perhubungan dengan mereka. Sebab apa, dia bukan saja berkait dengan kita, tapi akan berkait dengan anak-anak kita atau keturunan kita. Biar kalau nak berkawan tu, biarlah berkawan hanya berkawan sahaja, bukanlah berkawan yang melibatkan hubungan-hubungan yang istimewa. Seelok-eloknya kita elakkan kan? Sebab dalam Islam pun memang diarahkan kan, supaya kita, sebab apa, kebanyakannya orang kalau dengan alam sebelah ni, dia nak benda something bantuan je. Kalau korang semua tahu, kalau korang semua ingat, atau para penonton ingat, ada kisah-kisah yang kisah seram yang pernah ceritakan, di mana zaman nenek moyang kita nak buat kenduri kahwin, pinggan mangkuk semua pinjam alam sebelah. Betul. Kalau kau nak pulang kan, kau kena pastikan pulang dalam keadaan yang elok. Kalau tak elok, kau kena ganti. Mungkin ada cara-cara dia ganti kan. Itu tak ada masalah, tidak ada masalah kan. Tetapi macam aku cakap lah sebelum ni, tidak memesukan akidah, tak ada masalah. Kecuali kalau kau minta dia bantuan, tolonglah kan, aku perlukan bantuan, aku perlukan duit, itu tak boleh lah kan. Apa-apa masalah aku perlukan bantuan, tak boleh lah. Kalau setakat pinjaman mangkuk tu, pada aku tak ada masalah kot. As long as tidak ada perjanjian di antara kedua belah pihak itu. Okay, so maksudnya dia memang dah berjanji akan jaga keluarga kau sampai bila-bila ke, ataupun dia ada? Dia tidak berkata berjanji. Cuma dia pernah cakap dengan aku, kalau perlukan bantuan, kalau perlukan dia, sebut nama dia 3 kali. So pernah? Tak pernah lagi minta bantuan lagi lah. Sebab apa, macam kita orang, keluarga aku alhamdulillah kita masih lagi mengharap bantuan daripada Allah SWT, bukan daripada bantuan dia. Susah pula nanti, yelah kotlah ada orang nak bagi nama anak tu. Tak ada masalah. Mungkin pada kita orang lah, macam pada side keluarga aku je macam tu je lah. Okay, baik. Dah 2 cerita ni kan. So aku rasa macam tak puas. Aku nak kau entertain aku lagi. Okay, boleh, tak ada hal. Okay, cerita yang ketiga. Okay, cerita yang ketiga ni, ni baru-baru terjadi pada tahun lepas. Ini adalah kisah pada abang aku. Abang aku ni dia bekerja di satu pusat pelancongan di Melaka. Dia kira, kalau pusat pelancongan aku cakap semua orang tahulah kan. Kalau yang aku boleh cakap, dia adalah ikon pelancongan negeri Melaka. Okay. Alright, okay.
Abang aku dengan abang aku dulu bekerja tempat yang sama. Aku di bahagian marketing, dia bahagian operasi. Ada satu kisah ni yang mana abang aku waktu tu ada program tau dekat tempat kerja dia. Waktu tu aku dah berhenti sebab aku dah berhenti kerja tempat tu. So ada satu program dekat tempat dia buat program tu. Ada sekali tu dia tak tahu sebab apa macam mana. Kata ustaz yang buat dia, ustaz tu dia kata abang aku ni ada terlanggar anak dia. Wallahualam. Ustaz cakap lah, sebab apa abang aku kena? Abang aku tak histeria tau. Dia tak ada histeria, tak ada meracau macam orang kena, tidak. Badan dia naik gata-gata, memang teruk. Pergi jumpa doktor kata awak tak ada masalah apa. Ada setengah doktor kata awak mungkin kena kuman dalam darah ke, kan, atau jangkitan kuman sebagainya kan. Tapi dah buat macam-macam jenis ubat doktor. Last sekali tu family aku decide kita jumpa ustaz. Bila jumpa ustaz kata kau ni ada langgar anak dia masa dekat tempat kerja, jadi dia ganggu. Jadi bila jumpa pelbagai ustaz semua, seorang ustaz ni dia menetap di area Sungai Rambai. Ustaz ni juga salah seorang imam di masjid di Sungai Rambai. Dan dia lah yang berubat abang aku sampai putus antara abang aku dengan, tapi abang aku alhamdulillah dah okey dah sekarang, dah bekerja macam biasa. Ada satu gambar yang mana ustaz ni tangkap masuk dalam botol, dan dalam gambar tu korang akan nampak ada satu rupa sosok benda tu. Yang aku tanya dengan ustaz tu, family aku tanya, itu adalah hantu air. Gambar ni nanti kan kau boleh tengok nanti Kang. Nanti kau bagi kau tengok gambar ni, memang nampak jelas. Setengah-setengah orang kata perlukan mata batin untuk nampak, tapi alhamdulillah mungkin kuasa Allah dan mungkin benda ni mungkin terlalu kuat dan sebagainya kan, kau akan nampak gambar rupa ni dalam botol yang ditangkap. Dan ada video di mana adik aku buang benda ni di dalam laut. Lokasi ni dirahsiakan lah tapi jangan risau, masih dalam keadaan selamat lagi. Sebab apa? Ditanam lah, dibalingkan dengan batu, ditanam. Dalam video ni pun ada juga. So itu yang baru-baru lah. Dia kira kisah-kisah yang pendek yang aku boleh cakap pada kali ni. Macam aku cakap lah, kisah berkenaan dengan misteri dalam hidup aku ni terlalu banyak. Sangat-sangat banyak. Kalau nak kisah pasal hobi pun, pasal mancing. Ni aku suka dengar. Pasal mancing pula dekat kawasan rumah ke kampung aku lah. Ada sekali tu aku mancing seorang tau. Jarang aku mancing dengan grup atau dengan member. In case kalau kita nak plan lah, contoh macam minggu depan kau free lah, jom plan, tu lain. Tapi kalau cara aku tak ada. Kalau bini aku tu cara aku kata nak pergi mancing malam ni, bini aku tak kasih pun aku pergi je. Tu cara aku. Ni berani. Bukan sebab apa, sebab bukan sebab pada aku macam ni. Aku better aku pergi lain hobi aku mancing daripada aku buat benda tak betul. Sebab aku cakap dengan bini aku nak pergi mancing, aku bukan buat tak betul. Ada ikan tak ada ikan tu belakang kira. Yang penting aku nak release tension. Kerana bini aku faham. Dia tahu kalau aku nak mancing waktu tu, dia tahu aku tengah tension. Waktu tu aku kerja kan. Jadi sekali aku pergi mancing, aku kata aku nak pergi mancing, aku cari umpan. Sebab aku kalau mancing aku cari umpan hidup, udang hidup semua kan. Dekat kampung-kampung juga lah. Aku mancing kat kawasan kampung aku. And then masa aku mancing tu anggaran pukul 12 lebih. Lepas tu masa aku mancing tu aku jumpa ada, masa tu aku seorang lah tau. Aku seorang, tak ada orang lain selain aku. Tapi ke pantai tu berdekatan dengan rumah orang. Jadi aku berani lah. Tapi tempat tu gelap. Lampu tu hanya ada dekat kawasan rumah saja. Tapi dekat belah pantai tak ada. Okay, bila aku tengah mancing tu, aku tiba-tiba aku nampak ada seorang lelaki sebelah aku, tak tahu dari mana, tiba-tiba dekat sebelah aku. Aku pelik, aku pandang dia, aku tak nampak muka, tapi aku nampaklah kulit dia macam kita manusia. Cuma dia tak pandang aku, dia pandang arah laut. Dekat dengan aku. And then waktu tu aku tengah smoke. Tiba-tiba dia tegur aku, "Bang, ada rokok tak?" Aku pun bagilah kan. Aku bagi. Waktu tu aku tahu, aku bagi pada dia. Dan aku ambil balik kotak tu balik. Kalau orang tu bakar rokok, kita akan nampak lampu pada api tu atau lighter tu. Betul. Tapi tak tahu macam mana, tiba-tiba dia pegang rokok tu, aku nampak bara dah terbakar. Rokok tu dah terbakar, ada bara. Aku fikir mungkin abang ni pakai lighter yang api tajam tu kot.
Sebab tajam tu kan tak ada api, tak ada nampak cahaya kan. Okey, aku ignore lagi. Aku pergi kat joran aku gulung, aku pasang umpan, aku baling balik. Waktu tu aku dah bakar sebatang, dia sebatang. Lagi sekali kedua, dia minta lagi. Ini dengan nada yang pada aku yang, bang, minta rokok sebatang bang. Aku tak ada fikir apa, aku fikir dia manusia kan. Aku bagi. Lepas tu cara aku ni pula, okey aku beritahu, aku terlupa. Cara aku ni pula, aku setiap kali kalau aku mancing seorang, aku nampak ada orang sebelah aku suka bertegur. Sebab aku suka buat kawan. Contoh kan, aku datang mancing atau orang datang lepak sebelah aku kan, bang, mancing bang, Adi kan, ada barang. Ayat aku selalu gunakan lah. Tapi tiba aku bila tegur sebelum orang tu minta rokok, aku dah tegur dia tau. Bang, tak mancing ke bang? Ni ikan tengah rancak makan ni, ada barang tak? Kau tahu, kalau manusia, dia akan melayan cakap kita tau. Tapi dia diam. Dalam hati aku, mungkin orang tak sihat kot, tengah ada masalah ke apa kan. Lepas tu dia minta aku rokok. Minta rokok tak pula cakap. Okey, aku bagi. Bila aku dah bagi rokok tu, dia pulang pada aku balik. Tak tahu macam tangan aku dengan tangan dia bersentuh. Aku tersentak sebab apa? Tangan dia sejuk macam tangan kau ni keluar pada ais. Okey. Bila aku dah pegang tangan dia tu, aku pandang dia pandang aku, tak ada muka boh. Okey. Tak ada muka. Memang kau tak nampak mata, hidung, mulut. Kau tak nampak. Kau nampak gelap je. Waktu tu aku tak ada fikir lain. Kita buka langkah 1000 lah. Start je motor, kita belah. Aku rasa aku nak balik tu, aku dapat rasa macam ada benda yang mengikut kan. And then aku pun aku lepak kedai. Aku minum dalam secawan. Aku dah minum semua. Pagi keesokan hari tu, pukul 8 pagi, anggaran pukul 8 pagi, aku nak tengok barang aku ada. Sebab barang joran tu bukan murah siut. Joran tu hadiah daripada bini aku kan. Jadi aku nak kena selamatkan joran tu kan. Malam tu aku terlantak lah, biarlah tinggal kan. Aku pergi, aku tengok joran dah tak ada. Aku dah risau. Lepas tu ada seorang tua ni, dia berdekatan dengan rumah dia lah. Dia panggil aku, nak, kau cari barang kau ke? Cik barang saya punya joran saya tertinggal malam tadi. Kata, main sini kau kot. Aku ikut dia, aku pergi ke rumah dia. Aku tengok dalam store dia, bukan main banyak barang mancing. Aku kata, wah ni orang tu ni lagi dahsyat ni, kaki mancing kan. Lepas tu cakap, wacik, di bawah wacik, tak adalah, ni bukan barang saya ni barang orang. Dia tanya, malam tadi awak kena ganggu kena kacau. Saya kena kacau cik. Patutlah. Ini semua barang ni semua barang pemancing yang pernah mancing kat tempat sini. Itu saya pelik. Selama ni kalau orang datang sini mancing semua dia 3 orang, awak datang seorang-seorang je. Saya kata, orang berani budak ni. Saya biarkan. Pukul 5 pagi nak pergi sembahyang subuh, saya tengok ada joran pacak sebatang. Saya ambil, saya kemas, saya masuk dalam store. Sebab saya tahu awak mesti akan datang pagi, owner akan datang balik. Tu saya tunggu. Ni aku ambil barang aku. Rupanya dekat kisah tu, rupanya ada banyak, dekat tempat tu ada banyak kisah yang berlaku. Ada banyak perkara yang berlaku dekat situ, yang mana ada kes orang jumpa mayat kan, ada kes bunuh diri. Jadi benda-benda ni mungkin salah satu dia nak katakan pasal orang bunuh diri ataupun jumpa mayat tu bukanlah asbab itu, bukan sebenarnya sebagai asbab. Pada aku mungkin memang tempat tu memang ada berpenunggu. That's why dia ni, kalau tanya dengan aku mana-mana pemancing, selama dia mancing mostly akan ada pengalaman kisah-kisah seram macam ni. Macam aku yang ini kan. So pada aku, kau jadi seorang pemancing, kau kena cekal lah. Betul. Lagi-lagi kalau kau jadi semancing seorang. Macam aku jadi mancing seorang, aku kena cekal. Kalau kau mancing grup pun, kadang-kadang dengan grup pun kau kena kacau. Betul. Ini kan seorang. Tapi aku jadikan tu sebagai pengalaman dan juga pengajaran aku. Buat semua penonton yang sedang tengok video ni, kalau kau rasa kau berani, kau go on seorang. Tapi kalau kau rasa tak berani, better kau ajak kawan-kawan teman. Itu sajalah. Okay. First time aku dengar hantu isap okok. Isap okok tapi muka tak ada. Tu dia fikir balik, saya nak isap tak ada kan. Aku pelik juga waktu tu tau. Aku pelik cakap, macam mana dia isap kan. Aku fikir, macam mana dia isap okok dengan muka tak ada. Mulut, hidung tak ada kan semua. Tak ada. Memang kau tengok muka dia gelap. Kalau muka dia hitam sekalipun, kita akan nampak biji mata ataupun gigi. Betul lah, hanya tu yang putih. Tapi tak
Tak ada. Kalau dia pakai hood, mungkin sebabkan cahaya kot kan. Tapi tempat tu memang gelap. Tapi kita tak mungkin lah kalau tempat gelap, walaupun dengan kulit kita macam ni, ataupun orang yang berkulit hitam atau sawo matang sekalipun, tempat gelap kita akan nampak juga muka dia. Tapi baju dia t-shirt biasa lah. T-shirt biasa. Kau nampak dia macam orang biasa, tapi bila kau tengok muka, tak ada mata, tak ada hidung, tak ada mulut, tak ada telinga, tak ada. Aku tak boleh nak gambarkan pada kau. Kalau kau boleh bayangkan, itulah yang aku nampak dalam mata aku. Yang kisah yang aku dah kena. Yang ni kisah pada tahun 2017-2018. Baru lagi. So waktu tu aku dah kahwin. Tapi nasib baik dia minta rokok apa? Wah. Tapi kan, sayang peliknya, aku lupa nak beritahu dengan korang, dengan para penonton. Masa kedai makan tu, ni aku sambung sikit Okey, kau bayangkan, aku hisap sebatang. Aku buka berkotak, berbuka tau. Ada 20 batang, betul tak? Betul. Aku hisap sebatang, tinggal 19. Dia minta tinggal 18. Jadi masih yang dia minta hujung last tu, ambil lagi sebatang, tinggal 17. Buka kedai aku hisap sebatang lagi, tinggal 16, betul tak? So 4 batang total hisap. Bila kat kedai, aku tengok kotak rokok aku, bau sebatang je aku hisap. Maknanya ada 19 batang baki tinggal dalam kotak. Yang dihisap tu rokok siapa? Tapi memang aku nampak dia keluarkan batang rokok tu daripada kotak. Memang aku nampak dengan jelas. Itu yang aku tu nak kata, pelik. Pada aku pelik. Tadi aku nampak dia keluarkan rokok daripada kotak, tapi kenapa bila aku sampai kat kedai, aku nak hisap rokok, aku tu ada 19 batang lagi. Dekat situ nampak macam dia punya pelik je. Dia hisap rokok siapa? Dia tengok rokok kau macam tak best, tak nak. Nasib baik dia tak hisap suria. Apa? Kalau dia hisap suria tu lagi lama mat, nak habis bakau. Tak apa, lepas ni aku buat cerut lah lepas ni. Lagi lama dia hisap kan. Penat dia nak dia tengok, tak apalah. Tapi sepanjang kau, dia kat sebelah, dia ada kat sebelah kau kan? Dia kat sebelah kiri aku waktu tu. So sepanjang sebelum dia minta sebatang tu, kau memang nampak lah dia duduk diam tak? Duduk diam. Dia tak ada pegang mancing, tak ada buat apa, duduk diam. Kumpama dia tembok tau. Kat tembok tu kau duduk, kau macam aku pandang depan joran aku. Aku tahu apa tu, ikan makan joran kan. Dia kat sebelah, dia hanya duduk macam ni, duduk diam je. Pada aku, mula aku pelik. Kedua, aku mungkin orang ni mungkin tak sihat, ataupun orang yang mungkin ada masalah, bergaduh laki bini ke, ataupun mungkin dia ada masalah keluarga ke atau sebagainya kan. Dia duduk. Sebab apa, macam pada aku mancing adalah untuk aku release tension. Tak semestinya aku mancing pergi dapat ikan, kecuali aku pergi mancing bayau tu, betul lah. Tapi kalau aku mancing pantai ni, aku memang untuk release tension. Aku tengok laut, kita dah tenang. Aku expect dia mungkin macam tu lah. Dia tengok laut nak tenangkan diri dia. Lepas tu mungkin dia tak ada rokok, lupa nak beli rokok sebab dah pukul 12 lebih. Kan, kau nak beli rokok macam tu mana ada kat kedai-kedai, dekat Shell, dekat 7-Eleven ada. Kan? Jadi mungkin dekat situ lah yang aku fikir, dia betul manusia. Tapi bila aku pandang muka dia, betul-betul dia pandang aku, memang ngam-ngam. Aku pandang dia pandang aku. Sekali tengok tak ada muka. Betul? Saya cakap betul? Tak apa, biarkan dia. Jadi sepanjang dia lepak sebelah memang gelap muka dia tu. Jadi kau tak nampak. Memang gelap. Memang tak nampak apa. Memang masa aku lari pun, aku memang tak ada pandang belakang. Aku terus taknya motor aku belah. Sebab masa aku balik tu dalam pukul 3 pagi macam tu lah kan. Benda dia banyak berlaku 3 pagi kan. Tak tahu sebab apa. Orang tua tu rupa tak tidur lagi rupanya. Dia nampak aku balik. Dia nampak masa tu aku balik. Tapi bila aku cakap dengan dia, dia kata dia memang nampak benda tu memang ada kat situ. Dia paling tidak dia macam tu je. Tapi dia kata kali pertama dia dengar benda tu tak rokok. Kali pertama. Sebelum ni dia baling-baling batu. Kalau dia kata orang tu cakap, Haji cakap, sebelum pemancing kena dia baling batu. Kadang-kadang dia lalu atas air. Macam kena ni kiri dekat. Dia kata kau kena ni kiri dekat tau. Sebelum ni orang kena dia baling batu, dia lalu atas air kan, dia goyangkan pokok. Engkau ni betul-betul sebelah cik saya nampak. Macam tu lah kisah dia. Mungkin rokok dia tengah putus. Tak usah apa. Agaknya kot. Dia pula tengok tak berkenan kan. Tak apa lah, tak nak layan. Betul. Okay, so aku rasa dah banyak. Tapi ada lagi lah. Ada. Tapi itu nantilah. Ada zikir dah nanti. Sebab kita pun macam biasa kan, waktu pun dah lewat. Jadi nanti kan kesian kita punya tamu nak Betul. balik jauh. Tak ada masalah. Tapi aku okey, tak ada masalah. Cuma nanti kan ada tamu nak interview lagi sekali kan. Betul. Biarkan tamu tu interview lah. Kau interview nanti, InsyaAllah. Okay. Okay. So
banyak dah cerita kali ni. Sebenarnya aku suka penyampaian daripada Ai. Kan salah sebut kan, mampus. Nak kena edit nanti kan. Nak kena edit pula kan. Okey, jadi mungkinlah insya-Allah nanti kalau ada masa akan datang, kita akan jemput lagi. Tapi tengoklah, nak kena tengok komen. Betul. Kan komen banyak baru kita request. Kan barulah kita punya tamu pun seronok tengok komen. Betul. Nak cerita lagi. Ini kau komen yang bukan-bukan. Dia kalau nak dengar, kalau penonton nak dengar cerita seram dalam kereta masa balik pada show, ada. Yang sesat sebagainya pun ada. Ada lagi kisah pasal perubatan pun ada. Okay, kau dah sesat sebenarnya berapa kali sebenarnya? Banyak kali. Banyak kali? Aku kena game dengan benda ni kau-kau. Dekat Puncak Alam aku kena. Balik show. Aku balik show. Balik show. Lepas tu tahu dia hantar-hantar kat mana? Dekat kawasan Kelapa Sawit. Weh, jangan cakap itu lagi rare. Tapi tu sebab waste ke apa? Tak. Memang aku tu jalan. Aku ada show waktu tu dekat area situ. Aku balik pada kawasan tu memang kena. Tapi itu kisah yang betul-betul rare. Yang bukan nak kata rare, kira kalau mana para penonton nak tengok, nak saksikan, insya-Allah banyak lagi kisah-kisah. So kalau as a pengamal perubatan sekalipun pun banyak kisah kan. Macam aku tak adalah aktif pengamal perubatan, tapi pengalaman yang aku buat orang kena santau sebagainya ada. Dekat Melaka kejadian dia juga. Okay, tak apa, kita pun Melaka. Tak adalah jauh mana pun kan. Tak jauh dekat je, di Tiga Laung je. Kita boleh lah lepas ni insyaAllah nak panggil lagi. Tapi korang kena bantu kita pula lah dengan komen dekat bawah kan. Bagi tahu, jadikan ruang komen ni sebagai korang punya perkongsian juga tempat kita berbincang kan. Betul. Daripada kau komen yang bukan-bukan kan. Janganlah apa ni buat dosa kering tu. Aku sebenarnya Pis, aku dah kenal dah siapa yang duk kecam aku tu kan. Aku buat research. Nama dia apa? Avizi Baba. Okay, Vizi, dia macam ni. Saya tahu awak duduk mana. Saya tahu siapa pairing awak, siapa akaun awak, apa lagi nama akaun lain yang awak pakai. Dia pakai akaun yang lain-lain tapi dia seorang. So hati-hati lah. Banyak. Tapi dia hentam aku lah. Dia tak hentam kau. Dia biasa lah, aku ni terkenal dengan Syuk Palatau. Tapi ya, kita kongsi siapalah kita ni. Betul. Kan umur dia tengok bos tahun jagung kan. Tapi macam ni lah, dia orang yang berilmu ni, dia tak cakap banyak. Betul kan? Tapi kalau dia nak judge lebih, aku tak kisah. Itu biasalah kita buat konten macam ni kan. Kita content creator, memanglah ada yang suka, ada yang tak suka, tak ada masalah. Tapi alhamdulillah lately ni memang ramai sokong kan. Kita bersyukur sangat, terima kasih sangat yang menyokong kami hingga nak mencapai 6 angka subscriber ni. Okay. 6 angka please. Aku tu 6 awak. Okay, 6 angka. Okay, mungkin ada pesanan yang nak disampaikan. Okay, pesanan aku buat semua para penonton. Alright. Satunya pasal berkenaan dengan alam sebelah. Alright. Kita boleh bercerita dengan dia apa-apa saja, tetapi kita jangan sesekali cuba menguji diri kita seperti yang konten-konten yang sebelum ni, yang lain. Sebab aku tak nak sebut siapa lah. Kerana itu sebenarnya kau telah buat satu benda yang pada aku tak berapa, pada aku tak berapa sesuai. Sebab aku sendiri pernah buat konten macam tu. Benda tu mungkin tak makan diri kau sekarang, akan makan diri kau nanti. Kita bukan nak kata kita perlu takut, tidak. Kita sebagai umat Islam jangan sekali takut dengan dia. Okay, macam aku cakap sebelum ni, kita perasaan seram dengan takut berbeza tau. Contoh, kalau kau pergi jalan satu kawasan, kau jalan buat motor tu kereta seorang. Kalau kau seorang penakut, kau akan patah balik. Tapi bila kau berani tapi kau ada perasaan seram, InsyaAllah kau boleh lalu kawasan tu, walaupun orang kata tempat ni macam mana. Beza. Takut dengan seram is different things. Okay. Dan satu lagi yang ni aku cakap kan, kalau setengah orang kalau meremang dekat tangan ni cakap tadi kan, itu adalah perasaan. Tapi kalau meremang dekat tengkuk, jaga-jaga, dia ada dekat di sekeliling. Memang dari tadi ni. Okay. Jadi pesanan aku kat sini, buat semua yang mana yang menonton, okay, tak kisahlah siapa-siapa pun, kalau boleh pasal konten yang pasal yang nak mencabar diri sebagai, tak payah nak ikut benda-benda yang tak elok ni kan. Kalau setakat kisah seram, tak ada masalah. Sebab apa? Setiap kisah ni ada pengajaran dia. Pengajaran dia kita kongsikan. Okay, macam pengajaran yang pada aku, yang aku cakap ni,
pengajaran daripada aku adalah kalau rasa macam ilmu tak cukup tinggi, tak perlu buat. Macam aku tahu, aku sedar diri dan aku sedar ruang. Ilmu aku tak cukup tinggi untuk buat pengamal perbuatan Islam. Aku stop sebab aku fikir keluarga. Tetapi in case kalau betul-betul memerlukan pada kejadian yang memerlukan aku turun untuk campur tangan, insya-Allah aku turun. Tapi yang boleh yang sembuhkan bukan aku tapi Allah. Okay. Pak, dia pun dah cakap dah pasal kan, jangan nak cabar diri buat konten. Kadang ada orang juga request kita, abang pergi dah explore. Bukan tak explore, kadang kau tak tahu apa yang berlaku juga lepas Betul. kita orang balik ni cerita. Betul. Kan semua. Dan mana yang komen kata apalah hosting semua, buatlah panjang-panjang sikit kan. Kau tengok TV tu pun 1 jam, siap ada iklan lagi. Betul. Iklan saja pun potong-potong aku bagi Betul. jamin 40 minit cerita dia. Tetap Betul. sama macam kita buat konten 40 minit. Tak ada pun 1 jam lebih. Okay dah ni aku rasa. Tak nak kelas skip lah. Kan. Dia sebenarnya macam ni lah. Dia kan, kalau kau buat video 1 jam, kita nak cakap lah siapa, tak kisahlah. Kalau video 1 jam, macam betul, aku setuju yang cakap tu, kalau 1 jam ni dah akan jadi bosan. Sebab apa? Macam tadi Hafiz cakap, kalau kau tengok TV pun ada iklan, kan? Kalau kau tengok, kalau kisah seram ni, kalau kita nak buat ni, kita better buat yang pendek-pendek 30 minit ni dah memadai. Sebab apa? Sebab kita tahu penonton akan menantikan the next episode atau next video. Macam kau tengok drama TV, kau pernah tengok drama TV 1 jam? Drama paling tidak pun 30 minit bang. Betul. 30 minit itu termasuk dengan iklan. Paling tidak 20 minit. 10 minit itu adalah untuk commercial break, iklan. Jadi memang itu sebab apa, bila nak tunggu next episode akan ada dia punya kisah yang akan ada, yang depan tu akan keluar. Orang akan menantikan. Tapi itulah satu cara kita nak buat promosi untuk mana-mana marketing video dan sebagainya ataupun drama. Kan? Tapi pada aku 30 minit ni dah memadai dah sebenarnya. Biarkanlah komen-komen cacian tu, biarkan. Sebab apa dekat dunia ni, kita buat baik pun salah, buat jahat pun salah. Bila ada peminat akan ada pembenci kita. Jadi tu je lah. Haters make famous. Yes, betul tu. Slogan tu. So kan, tak adalah nak famous pun. Cuma kita pun yelah ada hati perasaan kan. Betul. Tak kena kat kita, tapi nak jadikan benda ni mesej supaya jangan buat kat online juga. Betul. Itu je. Baik, dah panjang lebar sangat ni. Apa kata nanti kita tunggulah kalau ada part 3. Jadi jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa di next video. Assalamualaikum. Bye bye.